Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar Iris Internet Radio Islamik dan juga penonton live Facebook page dan juga YouTube channel LAKMNS. Bersama kami Syahril, kami Bob Suhail dalam segmen Sembang Geng Masjid. Terbaik. Ya Rabbi, lama dah kami dua bersiaran. Lebih kurang 2 minggu puasa. 2 minggu bersiaran. Sihat. Tapi alhamdulillah hari tu kami dua dapat kembali bersiaran di sama dengan kita orang semua bersama di Facebook Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Support lokal kita. Betul. Bukan kita nak support, siapa lagi? Kita support. Jadi kepada para penonton sekalian dan juga kepada penonton FB dan juga YouTube, jangan lupa like, share Facebook dan YouTube LAKMNS. Di mana aja kita orang berada. Di guna Kuching, handphone semua dapat betul. Guna handphone dapat, guna tablet dapat, iPad dapat, komputer dapat, laptop dapat, semua dapat. Di sini aja adanya berada orang. Sini pun boleh. Di seluruh Malaysia insya-Allah. Dan juga kepada sesiapa yang nak dengar Iris, boleh tangga Iris melalui kita nak downloadnya di sini bang. Di App Store. App Store ada untuk iPhone, Play Store untuk Android. Okey, alhamdulillah. Kita bersiaran kembali pada hari itu dalam segmen Sembang Geng Masjid dengan kupasan tajuk-tajuk yang akan kami dok kupas. Yes, hari itu. Pada hari itu kami dok akan kupas tajuk berkenaan dengan mengapa perlu solat. Kena perlu solat. Kena mesti solat. Okey, jadi Bob akan mengupas macam yang orang dah. Biasa-biasa, simple aja. Benda ya basic lah. Basic dan mudah difahami. Mudah dapat senang faham orang di luar. InsyaAllah, silakan. Okay, alhamdulillah. Sebab apa kita tak nak milih tajuk kena perlu solat? Betul. Sebab kadang-kadang kita perlu peringatkan orang. Betul. Ataupun memperingati kita sendiri juga. Betul. Supaya jadikanlah solat tu kekuatan. Betul. Dan amalan harian untuk kita. Betul. Kerana ia adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk Nabi nak disyariatkan solat tu bukan mudah kan? Bukan mudah pada malam diperjalankan oleh Allah. Betul. Pada malamnya berjumpa dengan Allah untuk menerima syariat solat tu. Betul. Jadi solat tu umadah ibarat tiang agama. Betul. Tiang agama. Apa yang menjadi tapaknya? Iman. Betul. Okay, iman tapak dah ada dah. Kau nak bina rumah, tapak dah ada. Tapi tiang kau simula. Betul. Macam ni kau nak menjadikan rumah yang kuat untuk mendirikan. So jadi perlu ada tiang. Jadi macam ni kita nak memperkuatkan lagi iman kita tu, memperkuatkan lagi hubungan kita dengan Allah, betul, hubungan kita dengan manusia, semuanya melalui solat. Dan situ itu aku simak banyak poin, ada mungkin 3, 4, 5 poin aja. Betul. Poin-poinnya berkenaan dengan kena kita perlu solat lah. So maksudnya kebaikan. Kebaikan kena kita perlu solat. Dan poin yang pertama, poin pertama ialah solat peluang untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So solat membentuk hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya melalui kelazatan munajat kepada penciptanya. Jadi bila kita solat tu kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita solat tu kita berinteraksi dengan Allah sebenarnya. Waktu ialah kita dah selalunya semayang si lama aku rasa. Subuh pun si lama, Zuhur pun si lama. Betul. So masa ialah kita dah jangan berebut-rebut kita semayang. Allahu Akbar. Jadi macam ni orang badah. Kau si khusyuk. Bila kau si khusyuk, kau sempat merasai kelazatan. Betul. Bila kau beribadah. Sebab apa? Bila kita dapat merasai kelazatan maka kau akan rasa tenang bila kau lepas solat. Solat tu merehatkan kau paindah. So macam nilah solat tu. And maksud solat sendiri adalah doa. Dari segi bahasanya adalah doa. Betul. So ia pun aku ambil daripada kitab Ustaz Muhadi Haji Jol berkenaan dengan praktikal solat sempurna yang ada pengertian solat dari segi bahasa ialah doa. Dari segi istilahnya ialah
melakukan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir atau ihram dan disudahi dengan salam. So, ialah Muhammadah definisi untuk solat. So, dalam kita bersolat ya banyak-banyaklah berdoa. Betul. Moga-moga Allah sentiasa ampunkan dosa-dosa Amin, kita. ya Allah, amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Sebab solat tu banyak. Betul. Solat hajat, solat taubat, kau bola dosa dengan Allah. Kau solat pula lah solat taubat nasuha, dan kau tidak akan mengulangi kesilapan kau. Solat hajat, kau nak apa dah? Nak menentukan sesuatu. Kau nak beli barang A, kau nak beli barang B juga. Betul. Tapi keperluannya hanya satu. Macam ni kau nak mula? Solat istikharah. Yes. Meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri petunjuk dengan kau, pemberian yang terbaik. Maka si rugi kita ambil peluang masa kita menghadap Allah ya, dengan memperbanyakkan doa. Betul. Minta banyak-banyak dengan Allah. Ialah poin yang pertama Ren. Orang madah walaupun sikit penjelasannya tapi padat. Ya, bagi aku benda yang dah macam aku pun first point untuk kita berinteraksi dengan Allah. Jadi mohonlah apa-apa yang kau nak mohon dengan Allah. Macam kita, Pak, let's cream. Bapak order bapak umri nak. Kadang bapak sibuk dulu. Bapak si meri. Sebabnya nak nangga. Kau belajar kasi, kau nak minta satu. Belajar kau dulu tak apa kau. Ekot si papadan. Ekot si. So kadang-kadang kita jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata Allah tidak mengkabulkan hajat-hajat kita, mungkin kerana dosa-dosa kita. Insyaallah. Jadi ya untuk poin yang pertama. Poin pertama ya. Nah, padat nak. Jadi kita ada berapa lagi dah bang? Tapi ada 5 lah insya-Allah. Ada 5 poin yang akan dikupas. Jadi ya poin yang pertama. Baru pertama. Relax, santai. Hari tu bang sembang apa? Sembang geng masjid. Sembang santai. Hari tu kami dua pandai teringat takut tok muda batuk. Awal medok ready air. Santai-santai dapat medok minum kopi sepat air merah lah. Alhamdulillah. Allah yang beri hilangkan segala kehausan ada air. Betul, insya-Allah. Okey, seterusnya bang. Okey, yang kedua ialah peluang menggandakan pahala. Botek wadah. Albatok. Peluang menggandakan pahala dan menghapuskan dosa. Solat bukan sahaja menjadi penyumbang kepada ganjaran yang berlipat ganda, malah ia juga dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Betul. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, bagi sesiapa yang melakukan solat fardu dari satu Jumaat ke satu Jumaat yang lain, maka dosanya dihapuskan di antara kedua-dua Jumaat tersebut, diampunkan oleh Allah. Dan siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya pada masa yang lalu. Dan dalam kita beribadah tu, Allah ampunkan dosa-dosa kita. So jangan jadikan solat kita yang satu dosa. Macam ni kita jadikan solat kita yang satu dosa dan sia-sia. Yang pertama, kita mengharapkan orang nangga kita. Ya, semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mula-mula kan pertama kedua laju ya kau semayang. Ada orang limpas. Maski semayang. Allahu Akbar. Alunya kayak gini bunyi tu. Apa kau mau perasan orang nangga kau solat tu? Khusyuknya solat. Enggak. Kita dah bermain-main di dalam hati kita. So, yang tahu di dalam hati kita siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita solat tu maksudnya kita semakin merendahkan diri kita kan. Semakin menundukkan diri kita supaya kita mengangkat diri kita. So, siapa-siapa pun kau, kau manusia, kau ketua, kau apa, bila kau solat semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar, kau orang besar, perlu sujud. Kau semang duduk aja, kayak nangga macam meja. No, tapi Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa sujud dengannya, jadi lakukanlah solat. So jadikanlah solat itu sebagai ibadah. Bukannya ibadah, bukannya exercise sajalah, tapi jadikan solat itu 6 pegangan kau. Bila kau tinggalkan solat, jadikan suatu solat yang resah, kau rasa dosa besar bila kau tinggal solat. Jadi bila solat khusyuk, Allahu Akbar. Memang orang tak khusyuk kau, tapi Allah tahu. Tapi jangan bila kau semayang, ada orang senang nangganya aku semayang. Kata tambah lagi 2 rakaat sampai 6 rakaat semayang Zuhur. Habis haram jadi solat. Kuatan cantik nak ya yang kita simak. Jangan jadikan solat tu
penambah kepada dosa kita. Yes, betul. Maka jadikanlah solat tu sebagai penghapus dosa kita. Betul. Ya, poin yang kedua. Menghapuskan dosa lah. Menghapuskan dosa. Tapi mendapat orang di luar-luar nuang kadang-kadang kita nangga ada jenis orang ataupun cik tahu lah mungkin PL je orang. Kena. Allah. Bila nak sampai? Sebabnya was-was. Yang pertama was-was, yang kedua dia takut niatnya si sampai. Yes, So bila benda-benda macam ni bagi aku, bila kita ngikut imam tu, kita follow imam. Yes. Okay, niat Allahu Akbar. So dalam nasib dulu kau sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Taala. So nama hati kita. So Allah tak faham niat kita kan. Betul. Allah tak faham niat kita. Kita sibuk dulu Allah sahaja aku solat fardu. Berapa lama nunggu Allah. So Amadah benda simple lah. Sahaja aku solat kerana Allah Taala, Allahu Akbar. Benda boleh, tapi benda bagi aku perlukan latihan. Yes, betul. Perlukan latihan. Jadi bila kau dah terbiasa, insya-Allah yang mudah bagi kau. Yang kita berheran kadang orang tu Allah, si masuk-masuk. Si masuk-masuk. Si masuk-masuk. Allah, si masuk-masuk. Orang macam tu kita jangan tetap. Bila sebab kita si melalui apa yang dia rasa. Tapi yang pelik orang macam ni, bila imam dah rukuk, dapat dia masuk, Allahu Akbar. Lalu rukuk. Si tahu lah macam ni. Mungkin dia dapat di saat-saat akhir. Betul. So benda-benda macam ni kita sangka baik. Tapi mungkin kita dapat negornya pun bagus juga. Kita ajarkan kepadanya. Tapi nya si membatalkan solat. Tapi ni kadang mengganggu. Macam mengganggu. Kau sedang macam mengganggu sih rasa kau. Rasa terganggu. Terasa ganggu nak. Tapi si hal benda yang kita Umadah sangka baik dengannya. Mungkin kita si lalui apa yang dia rasa. Yes. And dia pun rasa ingin kedak kita. Macam ni terus dapat tangkap benda ya. So bila kita ada perasaan macam ni, maka bertanyalah dengan kepada orang yang fakih. Yes. Orang yang orang yang tahu tahu. lah, Orang berilmu. Kita agak ustaz kita di masjid ke, jumpa dengan personal ustaz, tanya, "Ustaz, kena kami masalah kami macam tu." So jangan dibiar. Bila kita dibiar benda yang berpanjangan. Sehingga sampai bila-bila benda yang sebenar, pergerakannya sebenar ikut munnya Omadah, munnya confident ataupun munnya membiasakan dirinya untuk hilangkan sifat nayanya dapat sebenarnya. Dapat insya-Allah, tapi ialah perlukan latihan, perlu tanya dengan orang yang alim lah. Yes. Tanya orang yang pandai. Okay, kan. Alhamdulillah. Ya, sebab sedikit berkenaan dengan apa tadi bang? Peluang menggandakan pahala dan menghapuskan dosa. Yes, betul. Kita sedikit sikit dah bab solat. Jadi ya tips yang kedua. Poin yang kedua. Dan kita masuk yang ke poin yang ketiga sebelum kita berhenti rehat. Kita masukkan poin ketiga terlebih dahulu. Poin yang ketiga ialah membentuk mukmin yang kuat dan sihat. Tanangga, membentuk mukmin yang kuat dan sihat. Pernah kita fikir apabila kita mendirikan solat bagi menjalankan wajiban perintah Allah, ia bukan sahaja menerima pahala yang berlipat ganda dan menebus dan menghapuskan dosa. Jadi benda juga ada untuk menanamkan pada diri kita kecintaan dalam melakukan aktiviti yang menyihatkan tubuh badan dan jasmani. Jadi aku masa zaman belajar ada seorang kawan aku, sahabat aku nya pula tesisnya berkenaan dengan pergerakan dalam solat. So banyak manfaat berkenaan dengan pergerakan dalam solat. So aku sempat kupas benda ya sebab bukan bidang aku. So tapi aku tahu ada ada kebaikan. And Allah ciptakan rukuk, sujud dia pernah sia-sia, tapi semuanya bukannya benda-benda yang kita pola aja, tapi semuanya ada maknanya. Betul. Ada kelebihannya, ada kebaikannya. So menurut Al-Zahabi dalam solat, faktor fizikal juga terlibat, iaitu dalam membentuk senaman untuk badan selain menumpukan fikiran. Senaman-senaman itu melibatkan berdiri tegak, yakni qiyam, sujud, rukuk, tumakninah dan penumpuan melalui solat. Pergerakan badan berlaku dan kebanyakan organ dalam keadaan tenang. So bila kita solat tu kita merehatkan diri. Betul. Jangan kita rasa beban bila solat. Ya, jangan kita lelah. Cuba kita sembahyang gelak-gelak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Tok si. Rasakan. Tok si. Asal nak semayang, lelah saya. Allah malas aku nak semayang So jangan timbulkan perasaan malas. Kita dah banyak. 5 contohnya kita ambil 5 waktu solat 25 minit. Yes. Hanya 25 Sekarang dah sampai. minit. Kita ambil setengah jam lah. Pendek kita ambil setengah jam. Okay, kita ambil setengah jam. Kita rehat dah lebih berapa? 23 jam. 30 minit. Kawan angga. Nasib 5 waktu. Menyebut 50 waktu. Dolok 50 waktu teruk lagi. So sebab dalam pensyariatan solat, mula-mula solat tu diberi apa? 50 ke 17 kamu silap aku. Aku semua berasa sebab aku takut salah. So jadi diberikan Allah kepada Nabi Muhammad 5. Jadi bila Nabi Muhammad turun lagi, Nabi yang dah si mampu umat kau. Kurangkan lagi. Tapi Nabi Muhammad dah simak lagi dah. Boleh katanya simak sebab apa? Mun dikurniakan hanya satu waktu pun belum semua orang belum melakukan. tentu orang akan melakukan. Contohnya apa? Kawan angga solat Jumaat. Betul? Adakah semua pergi? Si akan. Akan ada yang siap pergi. Tapi kita sebagai orang Islam, kita perlu bangkitkan diri kita pada masa itu. Kita mesti melawan hati kita. Sebab kita dah hidup senang Kita dah siap belum berperang. Kita siap belum angkat pedang. Kita tidur malam lena. Yes. So Nabi dulu si pernah tidur lena. Cik pun. Nabi pergi perang, mikir hal umat, mikir masalah tu, mikir masalah. Nabi Semuanya salam. untuk apa? Untuk kebaikan umatnya pada masa kini itu. Betul. Jadi membentuk mukmin yang kuat dan sehat. Solat salah satu solat tu Jadi alhamdulillah ya poin yang ketiga. Jadi mudah-mudahan sidak yang ada yang nangga live kita punya live kanlah recording rekaman kita tu. Mun orang di luar ni nangga rakaman kami doa pada hari tu jangan lupa ambilkan apa orang madah Sifat ambil semua, ambil sikit aja. At least apa yang diterangkan masuk si banyak tapi kita dapat ambil jadi sikit. benda ya boleh juga jadi amalan yang berpanjangan. Yes, betul. Kami doa sebagaimana kita orang ambil nasihat-nasihat daripada kami doa. Moga-moga kami doa pun dapat manfaat yang sama dengan kita pun sama. Betul. Yang kita pun sama juga kongsi-kongsi juga dengan orang lain. Okey. Okey, jadi baiklah para penonton sekalian, para pendengar Iris dan Facebook LAKMNS dan juga YouTube LAKMNS. Jangan lupa bersama kami doa kembali selepas tu dalam segmen Sembang Geng Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami doa dalam segmen Sembang Geng Masjid. Masih tajuk sama lah. Masih tajuk sama. Kena perlu solat. Susah tajuk ya. Susah. Kena perlu solat. Sebab apa? Kadang-kadang simple tapi bermanfaat. Yes. Padat jangan kita ambil orang pening-pening pala Cuma aku pun pening lah. Jangan dengar benar-benar apa merapu. Kita semua merapu walaupun punya sembang santai. Betul. Tapi biar mendatangkan manfaat dan ilmu sekali. Sama benda yang untuk kami doa juga. Sama juga kami doa belajar. Sama belajar. Kami doa bukan orang pandai pun. Semua ada buku, mesti ada buku. Siapa nak nerang? Okey, Wang, kita teruskan poin yang keempat. Okey. Tinggal 2 poin lagi. Bismillah. Poin yang keempat, membentuk kemantapan rohani dalam diri. Yes. Solat yang dilakukan dengan penuh khusyuk juga dapat menumbuhkan pada diri mukmin yang melakukan kekuatan rohani dan batin yang amat berguna dalam mengharungi segala kesulitan hidup dan juga kehidupan seharian kita. Betul. Jadi benda yang boleh memantapkan kerohanian kita. Tadi dalam sikit kitab menyatakan ibadah solat sentiasa menghasilkan kegembiraan dan kepuasan. Ia dapat mengurangkan kebimbangan dan mengawal perasaan marah. Firman Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan solat, kerana sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi solat tu boleh mengurangkan, melegakan rasa marah. Kau rasa marah gila, kau tak dia nak bos kah,
kau kak dikecam orang, kau manas gila. Apa kau bola? Ambil wuduk, solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, mudah-mudahan dengan solat boleh menegakan kemarahan. Kadang-kadang betul. bila kita marah kan, bila kita marah, otak kita si betul. Kita boleh bertindak secara melulu. Orang si salah pun jadi salah. Dia radang juga. Orang yang si salah pun kau nak radang. So macam ni kita nak mengawal marah ya. Bila kita rasa perasaan marah, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Betul. Ataupun ambil wuduk, relax, ya Allah, kena aku perlu marah dengan orang yang si bersalah. Yes, betul. And dengan orang yang bersalah pun aku rasa kau si perlu terlalu marah. Yes. Sebab apa? Marah tu sifat yang si bagus sebenarnya. Kita kawal marah kita. Sebab bila kita tu pemarah, orang akan suka dengan kita kan. Orang akan selesa dengan kita. Orang otomatik. Nyetok lah. Sebab ini kalau nak manas sejak kerja, kalau nak nerit aja. So kita sebagai mukmin, sebagai Islam, cobalah harungi setiap cabaran dan dugaan yang datang dengan kita dengan sebaik-baiknya. Marah boleh, tapi kawal. Aku sih ada marah, kau marah terus. No. Sebab bila marah boleh menjejaskan pertama kesihatan, yang kedua emosi kau sendiri kan. Emosi. So jaga emosi. Kadang-kadang orang si salah pun kena. Bila orang si salah kena, orang si salah akan benci dengan kau. Betul. So jangan kita jadikan, jangan kita jadi seseorang yang dibenci oleh orang lain. Betul. Sebab apa? Bila kau dah benci dengan orang ya, mulalah kau berkata di belakangnya, malas kau katanya akan bagus. Kerja kelak marah. Lah. Janganlah pada. So jadi cemil. So jadi kawal kita pun kemarahan, emosi, dan jadikan solat kita tu kegembiraan dan kepuasan. Sebab apanya jadi kegembiraan dan kepuasan? Kau bayangkan kadang-kadang kau kat lelah kerja. Lelah kerja, kau ambil duduk sembahyang. Dekat sembahyang mesti kau rasa rehat. Betul? Tenang, kau rasa rehat, relax dengan solat. Mun ikut logik kepak. Betul. Tapi mun apa yang dah disyariatkan, apa yang diberi oleh Allah ya, kau puas, kau gembira. Dah habis solat, baca doa apa dah. Kau nyandah, ya Allah nyaman dah kat solat. Nikmat. Selalu sih tak pada nyaman dah kat solat. Dan enggak, solat dia memberikan kita kegembiraan, ketenangan, kepuasan dalam melakukannya. Ya adalah poin yang keempat tadi kemantapan rohani dalam diri. Ya adalah poin yang keempat. Banyak patut dia orang banyak mengaitkan rohani kita. Rohani. Bila bab rohani tu dalaman kita. Hati kita, iman kita dijaga. Jadi kita semua sentiasa kuatkan diri kita. Kawalkan segala kemarahan kita walaupun benda yang kecil. Tapi macam ni cara kita nak kawal nanti cakap ibadah, ambil wuduk, solat. Betul. Dia apa umadah paling sesuai. Okey, jadi poin yang terakhir pada petang tu. Poin yang kelima, memberi keupayaan mental dan kekuatan dalaman yang tinggi. Selain dari faedah kerohanian, solat juga membantu mukmin untuk sentiasa berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan serta menjauhi perkara maksiat dan mungkar. Dengan mengerjakan solat juga dapat mengukuhkan moral dan mental seorang mukmin. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya antara contoh sifat tu mental tu ialah penyakit kegelisahan atau anxiety. Pernah dengar anxiety? So jadi firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu dijadikan tabiat resah, gelisah, lagi bakhil, kedekut apabila ditimpa kesusahan. Kau bila dia tempat kesusahan, dia takut. Takut nak membelanjakan duitnya, takut angkat duitnya makin sikit. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil dan kedekut. Bila dia dah senang, dia lagi bakhil dan kedekut. Sebab apa? Orang yang banyak duit tu kan, dia takut dalam akaunnya berkurangan. Betul? Dia takut dalam akaunnya berkurangan ataupun hartanya berkurangan. Kecuali orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Jadi dalam tu solat tu salah satu ubat penawar, syifa kepada kita apabila kita dalam keadaan yang tidak
sihat. Tidak sihat. Contohnya dalam tu yang beri contoh berkenaan dengan anxiety. Jadi ubat kepada anxiety adalah solat. Ubat kepada anxiety adalah baca Quran. Ubat kepada anxiety adalah zikir. So macam ni kau zikir. Tok kau zikir duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Si fokus. Si fokus. Jadi macam ni, bagi aku pernah diajar oleh guru kami orang, cara yang paling best untuk kau zikir, masa yang paling best ni madah lepas solat. Lepas solat kau duduk, ambil masa 10 minit, 20 minit. Kau target berapa berapa kali zikir yang kau nak pula. Betul. Contohnya kau nak pula 100, aku nak pula 100. Cik berasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pula lah sampai 100 kali. Aku takut dah sampai ke 100. Ya, mudahkan kita. La ilaha illallah. Yang Habis. makin tidak lagi. Ya nama tenang. Dah hati. Aku sih tahu lah, ni tenang kan boring. Aku sih tahu ni tenang kan boring. Dengar kau. La ilaha first semangat. La ilaha Semangat, illallah. ya. Contoh la ilaha illallah, la ilaha. Ujung la ilaha. Wah. Tangan tu dah bergerak dah. Aku takut apa? Yang punya pakai tasbih nak. Hilang tasbih hilang. Tasbih hilangnya pun hilang. So macam ni lah. So bagi aku, nya ada usaha, nya pun dapat pahala. Betul. So macam ni bercara kau, ya terpulang dengan kau. Yes. Okey, tapi kita dah diajarkan, aku antuk pun merupakan salah satu syifa. Antuk kau. Ngantuk kau itu. So pahal kau ngantuk. 3-4 kali dah kau mau apa. Batok batok dah sedar. Ngantuk yang keluar. Ya, masalah. Tapi sial waktu-waktu tu Mudah nak tidur. Waktu-waktu nak angkat tengah hari tu. Betul. So aku pun ngantuk tapi aku tahan. Kau nak siapa tahan Aku sebenarnya. tahan lagi lah. So sihal. So ilmu tu nyoh ngantuk berat. Oh, sebab tu berat terlalu Berat. Nah, macam ni Nabi ngambil wahyu bukan senang kan. Betul. Nabi ngambil wahyu pun bukan senang ilmu. Jadi itu pun ilmu. Kadang bila boring, kita pun perlu hadap. Kita perlu hadap dan makannya. So, jadikanlah solat ya mampu memberi keupayaan mental dan kekuatan dalam diri yang tinggi. So, supaya kita jadikan solat tu adalah boleh menjadikan salah satu penyembuh kepada kita. Betul. Jadikan doa yang satu penyembuh untuk kita. Jadikan zikir. Settle dah 5 poin dah doa kita. Settle dah 5 poin kita Berkenaan dengan apa? Apa tadi apa tajuk? 5 poinnya. Kena mesti solat. Ingat aku takut kau lupa. Aku lupa. Dia dah nguap tadi 4 kali kau dah nguap enak. 4 kali ada kau nguap ni. Tu si nguap lagi dah. Tu dah lain macam mana dah penghujung. So biasalah ilmu tu dah bukan senang kita nak terima ilmu kan. So Nabi pun susah. Si mudah Nabi terima wahyu. Kita tu je selalu mempersiapkan wahyu. Yes, betul. Al-Quran pun kita kadang si baca pun hari-hari. Si baca pun sekali sehari. Jadi mendapat jadikanlah Al-Qurannya dibaca. At least kau sebab baca semua satu ayat jadilah. Yang sekurang-kurangnya. Tapi mu kau mampu bacalah 3 muka ke 2 muka. Mu mampu lagi bacalah sejuzu. Mampu lagi baca semua saya rasa. Ya pun kau mampu. Okey kan. So bila ada hujung tu adalah kesimpulannya. Cemburu dah masang tu doa. Kan cemburu je. Nang si siapa-siapa. Gelis. Si siapa-siapa. So kan bila ada hujung tu ada apa? Kesimpulan. Okey, jadi di situ aku nak simpulkan dengan yang pertama Al-Quran dan yang kedua berkenaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah denganku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari wal Muslim. Aku tak boleh kan lidah aku tak mudah nak terpeleot. Islam itu didirikan atas 5 perkara, yakni menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Kan lama ya. Ramadan.
Dan Ramadan tu lama lagi. Bulan 3. Moga-moga kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Dan real di situ aku nak madah, jadikanlah solat tu sebagai syifa untuk kita. Dan bila kita ditimpa masalah, solat. Kita ditimpa masalah ataupun musibah, Solat. baca Quran, zikir, semua sekali lah. Sebab dalam solat tu pun ada bacaan Al-Quran. Betul. Dalam zikir semua ada. Jadi macam ni kita nak, pokok pangkalnya macam ni kita nak menghadapi sesuatu masalah. Dan jangan bila ada masalah je kau kat Tuhan. Waktu kau senang, kau lupa dengan Tuhan. So dalam apa-apa pun keadaan, jadi bersyukurlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala terima segala amalan-amalan kita. Amin. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada bala-bala musibah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya Allah. Alhamdulillah selesai segmen kami doa hari itu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mungkin berjumpa lagi. Berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Kamis jam 2 petang. Di sini bang. Di sini. Page lembaga ada. Page lembaga. Facebook dan juga YouTube. Dan dalam apa? Iris pun ada juga. Sini dapat Iris. Dalam App Store dan juga Play Store. Okey. Baiklah, insya-Allah bertemu dengan kami dua lagi pada minggu hadapan. Insya-Allah Pada tarikh bukan pada tarikh, pada masa dan jam yang sama. Hari yang sama. Jadi insya-Allah kami dua akan ngupas lagi minggu depan dengan tajuk yang lain lagi. Insya-Allah jumpa lagi minggu depan bersama kami Syaril dan kami Bob Suhail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang steady.